Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ini, khususnya pada kegiatan 4 Siti Fatimah, sila buka kitab pada pelajaran yang keempat, iaitu Ad-Darsu Ar-Rabi' pada muka surat 41. Tajuknya Al-Ayatul Makkiyah wal Madaniyah, iaitu Al-Ayatul Makkiyah wal Madaniyah, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah, dan wal Madaniyah, dan ayat-ayat Al-Quran ataupun surah-surah Al-Quran yang turun selepas Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Itulah pada pelajaran yang keempat dalam muka surat 41. Ta'riful ayatil makkiyah wal madaniyah. Pengertian ayat-ayat makkiyah dan ayat-ayat madaniyah. Apa pengertian, apa ta'rif ayat-ayat makkiyah dan ayat-ayat madaniyah? Ta'riful ayatil makkiyah wal madaniyah. Al-Makkiyatu. Ma hiya al-ayat al-Makkiyah? Apa dia ayat-ayat Makkiyah? Al-Makkiyatu ma nazala qabla al-hijrati ila al-Madinati. Ma nazala qabla al-hijrati ila al-Madinati. Ayat Al-Quran ataupun surah Al-Quran yang turun sebelum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, itulah dikatakan ayat Makkiyah. Al-Makkiyah itu dalam bahasa Arabnya ma nazala qabla al-hijrati ila al-Madinah, iaitu 4 kataan sahaja. Ta'rifnya itu ma nazala qabla al-hijrati ila al-Madinatil Munawwarah. Ayat Al-Quran yang turun sebelum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, itulah dinamakan ayat Al-Makkiyah. Al-Madaniyah ma nazala al-hijrat, ma nazala ba'da al-hijrati wa in nazala fi Makkah. Al-Madaniyah, ayat Madaniyah. Ma nazala, ayat Al-Quran yang turun selepas hijrah Nabi SAW ke Madinah Al-Munawwarah. Wa in nazala, sekalipun ayat Al-Quran tersebut turun di Makkah Al-Mukarramah. Ma nazala ba'da al-hijrati wa in nazala fi Makkah. Ayat Al-Quran yang turun selepas pada hijrah Nabi SAW ke Madinah, sekalipun ayat tersebut turun di Makkah Al-Mukarramah, itulah dikatakan Al-Madaniyah. Mal farqu bainal Makkah wal Madaniyah? Al farqu bainahuma al-Makkiyah ma nazala qabla al-hijrati ila al-Madinah, wal Madaniyah ma nazala ba'da al-hijrati wa in nazala bi Makkah. Selesailah kita tentang ta'rif Makkiyah dan ta'rif al-Madaniyah. Terusnya kita berpindah kepada 242 daripada muka surat 42.
Lihat tajuk yang kedua, tajuk cik yang kedua, fawaidu ma'rifatil ayatil makkiyah wal madaniyah. Apa faedah kita mengetahui ayat-ayat Al-Quran Makkiyah dan ayat Al-Quran Madaniyah? Yang pertama, ma'rifatu tarikh tashri'ul ahkam. Faedah yang pertama, kita dapat tahu bilakah sejarah diturunkan syariat hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita tahu ayatnya ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah, maka di sana kita akan dapat tahu sejarah bilakah syariat hukum itu diturunkan ataupun diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas umatnya. Itu yang pertama, yaitu pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu faedah yang pertama. Fawaiduha as-saniyah, faedahnya yang kedua, ma'rifatu siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam min khilali ma nazala min al-ayah. Faedah yang kedua, kita dapat tahu berkenaan sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang min ma'rifatu siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam min khilali ma nazal min al-ayah. Kita akan dapat tahu perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada di persekitaran turunnya ayat-ayat Al-Quran. Min khilali ma nazala. Kita kena dapat tahu sejarah Rasulullah SAW daripada permulaan turun ayat sehinggalah akhirnya turun ayat. Itulah tempoh. Kita dapat tahu sejarah Rasulullah SAW dengan turun ayat ini. Kita dapat tahulah sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, fawaiduha ats-tsalisah al-isti'anatu bihi fi tafsiril Qur'anil Karim. Jadi kita tahu ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, ia akan dapat membantu seseorang untuk mentafsirkan Al-Quranul Karim. Tanpa mengetahui ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah, tafsiran ayat Al-Quran tidak akan menjadi tepat di dalam pentafsiran tersebut. Itulah faedahnya, dapat membantu pada seseorang pentafsir untuk mentafsirkan Al-Quranul Karim. Itulah faedah kita kenal ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Fawaiduha ar-rabi'ah, faedahnya, manfaatnya yang keempat, tazawwuqu asaribil Qur'ani bid da'wah ila Allah. Kita akan dapat rasa, dapat mengecapi segala uslub-uslub Al-Quran, keindahan bahasa-bahasa Al-Quran di dalam kita mendakwah manusia kepada mentauhid akan Allah Subhanahu wa taala. Untuk dapat tazawwuqu asaribil Qur'anil Karim fi da'wah ila Allah, dapat merasa kelazatan, kenikmatan, keindahan bahasa-bahasa Al-Quran, usul Al-Quran, lafaz Al-Quran di dalam kita mendakwah kepada mentauhidkan Allah Ta'ala ataupun mengasahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah faedah keempat apabila kita kenal ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Karena ayat Makkiyah menyuruh manusia kepada mentauhidkan Allah Ta'ala, manakala ayat Madaniyah menyuruh manusia supaya
terima segala hukum hakam Allah SWT ataupun syariat Allah Subhanahu wa taala. Fawaiduha al-khamisah, faedahnya yang kelima, ziyadatus siqah bi sihhatil Quran wa salamati naqlihi. Dapat menambahkan faedahnya bila kita kenal ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Dapat menambahkan siqah, iaitu kepercayaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambahkan kepercayaan bisihhatil Quran, dengan kebenaran Al-Quran, wa salamihi, dan keselamatan, naqlihi, keselamatan mengambilnya Al-Quranul Karim. Ziyadah siqah bisihhatil Quran wa salamati naqlihi. Itulah faedah yang kelima. Bila kita kenal ayat Makkiyah dan Madaniyah, ia akan menambahkan kepercayaan tentang kebenaran Al-Quran dan keselamatan pengambilan Al-Quran tersebut. Mudah-mudahan kita dapat faham dua tajuk yang penting, iaitu yang pertama ta'arif Makkiyah dan Madaniyah, dan seterusnya ialah faedah kita mengenalkan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Sila dengar, baca bagi lancar, faham, dan hafazlah tajuk yang keempat ini, iaitu ayatul Makkiyah wal Madaniyah. Mudah-mudahan kita dapat faham dan berjaya di dalam pelajaran tafsir ini, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.